Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bercerita bersembang mengenai 5 revolusi pasukan JDT dalam pentas Asia. So sebelum tu apa-apa aku nak ucapkanlah beribu-ribu tahniah kepada skuad JDT yang telah cipta sejarah layak ke pusingan 16 dalam saingan ACL. Jadi yang pertama adalah kejayaan JDT juara Piala AFC Cup pada tahun 2015. Jadi sejak revolusi JDT pada tahun 2013, mereka tak tunggu lama untuk terus takluk Asia apabila mereka telah juara AFC Cup pada tahun 2015. Hanya ambil masa 2 tahun saja, right? Jadi siapa sangka mereka mampu cipta kejutan waktu tu untuk terus juara AFC Cup pada tahun 2015 sekaligus menaikkan nama JDT di pentas Asia ketika itu. Jadi kalau kita imbas kembali sejarah pada musim 2015 ketika itu, mereka telah juara kumpulan F dengan capai 5 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Pada pusingan yang ke-16 mereka telah menewaskan wakil daripada Myanmar iaitu Ai Wade. Di suka akhir mereka telah menewaskan South China, dan di separuh akhir mereka mendapat kemenangan percuma ke atas kelab Kuwait iaitu Al-Qadsiya. Untuk di final, jika anda masih ingat jaringan tunggal Leandro telah membawa sejarah untuk pasukan JDT juara AFC Cup pada musim 2015. Poin kedua adalah JDT berjaya cipta kejutan untuk menewaskan pasukan-pasukan pilihan dalam saingan ACL. Jadi seperti mana kita tahu kalau kita tengok taraf Malaysia dan juga Jepun ataupun Korea Selatan ni amat jauh, tapi apa yang JDT buat adalah mereka mampu untuk cipta kejutan menewaskan pasukan-pasukan daripada Korea Selatan maupun pasukan Jepun. Jadi selain mereka pernah menewaskan pasukan Ulsan Hyundai 2 kali, which kelab nombor 3 di Asia, seri sekali dengan Kawasaki Frontale, kelab nombor 1 di Asia, mereka juga pernah menewaskan kelab gergasi Asia yang lain sebelum ini dalam pentas ACL. So pada musim 2019 JDT telah mengejutkan pasukan Kashima Antlers 1-0 hasil jaringan Syafiq Ahmad ketika itu. So untuk mengetahui semua pasukan Kashima Antlers ni adalah bekas juara ACL pada musim 2018, alright. So pada ACL 2020 pula JDT menewaskan pasukan Suwon Samsung Blue Wing 2-1 hasil jaringan Cabrera dan juga Mauricio. So untuk mengetahui semua pasukan Suwon ni bukan calang-calang pasukan di Liga Korea. Juara 4 kali Liga, 5 kali FA Cup dan juga 6 kali League Cup. So bukan calang-calang pasukan JDT tewaskan ni, alright. Poin yang ketiga adalah JDT telah menyumbang mata MA ranking yang cukup banyak untuk Malaysia. So untuk pengetahuan semua, JDT telah menyumbang 24 mata daripada 24.450 mata, hampir 98%. So hasil 4 kemenangan dan juga 1 seri JDT dalam saingan ACL 2022 ni telah meletakkan ranking Malaysia nombor 4 di Asia Timur dan nombor 10 keseluruhan dalam Asia. So banyak pengorbanan untuk pasukan JDT ni untuk pasukan Malaysia. Tapi harus diingat ranking ni boleh berubah dari semasa ke semasa. Sebab apa? Kita masih ada pasukan Kedah dan juga KL City yang bakal bermain dalam AFC Cup. Tapi kalau ditakdirkan ranking ini kekal pada musim 2024-2025, Malaysia bakal dapat 2 slot automatik, 2 slot playoff untuk kesaingan ACL. Jadi nak ke tak nak, pasukan-pasukan dari Malaysia haruslah bersedia dari sekarang, bukan setakat dari pemain, namun facility stadium juga penting kalau kita dapat bermain dalam saingan ACL. Poin yang keempat adalah kejayaan JDT menjadi tuan rumah berpusat dalam saingan ACL 2022 ni. Jadi untuk pengetahuan korang bukan senang untuk sesebuah pasukan menjadi tuan rumah. Sebab apa? AFC akan lihat banyak aspek seperti accommodation, facility, stadium dan juga yang lain-lain lagi. Jadi ini adalah seperti rahmat, satu rahmat buat JDT apabila menjadi tuan rumah, sekaligus boleh menunjukkan kat satu Asia yang JDT ni mempunyai segala facility yang cukup baik. So usaha TMJ tak sia-sialah dapat menunjukkan kemewahan JDT di serata Asia. Jadi untuk pengetahuan korang juga delegasi daripada Kawasaki Frontale, kelab nombor 1 di Asia tu juga turut melawat segala fasiliti yang ada di JDT. Jadi ini juga menunjukkan satu revolusi daripada JDT yang mana mereka telah menunjukkan yang mereka mempunyai
fasiliti yang cukup canggih ala Eropah. Jadi poin yang kelima adalah JDT telah layak ke pusingan 16 selaku juara kumpulan. Jadi bagi aku ini adalah revolusi yang paling indah, paling power, paling hebat. Semua paling lah, paling lah untuk pasukan JDT. Sebab apa kalau kita tahu dalam kumpulan JDT ni bukan calang-calang pasukan. Kawasaki juara 4 kali J-League baru juara pada musim 2021. And then Ursa Hyundai juara SCL pada musim 2020. Namun JDT mampu beri saingan, bukan setakat mampu tapi mereka telah juara kumpulan dengan telah mengumpul 13 mata. Bukan bagi aku wow, prestasi yang cukup menakjubkan lah daripada pasukan JDT untuk saingan musim ni. Jadi kalau kita tengok perbandingan alright. So pada musim 2019 JDT hanya mengutip 4 mata, and then musim 2020 JDT mengutip 3 mata tapi hanya 2 game sebab JDT tarik diri sebab Covid. And then untuk musim 2021 JDT telah kutip 4 mata tapi musim 2022 ni JDT telah mengutip 13 mata. Satu bagi aku improvement yang cukup banyak lah daripada pasukan JDT. Jadi ini juga merupakan satu revolusi mata dari pasukan JDT. Jadi untuk pengetahuan korang ada satu fun fact mana 13 mata untuk pasukan JDT itu merupakan mata yang paling banyak untuk pasukan ASEAN. Biji Pantuk pun hanya mengumpul 12 mata. Jadi ini telah menunjukkan yang JDT ni bukan saja jago kampung, namun mereka juga merupakan jago Asia. So all the best untuk pasukan JDT yang bakal bermain dalam pusingan yang ke-16 pada bulan Ogos yang nanti. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Belum habis lagi. Right, so kat sini Akulan dan juga kru-kru Bikecam Studio ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua subscriber kami daripada Malaysia maupun Indonesia. Semoga raya kali ini menjadi raya paling indah untuk kalian semua. So selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Akulan, Assalamualaikum.